Saya pun sekali lagi tidak ada rasa bersalah atau apa-apa. Biarkan je dia pergi solat asar tu. Di situlah saya dapat bertemu dengan Imam Masjidil Haram, Imam satu Masjidil Haram, iaitu Syekh Abdul Rahman Al-Sudais. Saya tengok dari depan mata saya, dia sedang tersenyum, lalu menghulurkan tangan. Menatap dalam kelam, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia. Dulu, sejak dari kecil lagi, ibu tak pernah putus untuk berpesan pada saya. Syam ingat, dulu ibu selalu ingatkan Syam, jangan lupa semayang. Semayang ni pedoman hidup kita. Kita orang Islam, jadi apa yang Allah perintahkan kita kena buat. Jadi dengan semayang ni, Allah akan dengar apa yang kita mohonkan. Dengan semayang juga, kita selalu berdoa dan Allah mungkin akan makbulkan apa yang kita hajatkan. Berharap betul-betul Syam, jangan lupa semayang. InsyaAllah lepas ni saya tak akan tinggal lagi semayang sampai ke akhir hayat. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan insyaAllah. Secara tidak disengajakan, saya telah menghubungi seorang kawan yang telah kenal lebih kurang 13 tahun. Lalu saya cakap dengan dia, marilah jumpa. Dah lama kita tak berjumpa ni. Dia kata, okay, datanglah ke Nilai ni, dia kata, kat rumah dia. Kawan saya ni, nama dia Ari. So, masa sampai tu, waktu Zuhur lah. Baru lepas azan. Saya pun tak tergerak langsung nak pergi ambil wuduk ke nak semayang. Saya cakap dia, saya tunggu kat kereta lah. Padahal surau tu depan je. Dan Ari ni pun cakap, tak apalah, tunggulah kat sini, dia kata. Lalu, lepas Zuhur tu, kita orang duduk makan. Sembang. Sampai lebih kurang waktu asar, dia pun cakap lagi sekali, nak apa? Semayang asar jugalah. Saya pun sekali lagi tidak ada rasa bersalah atau apa-apa. Biarkan je dia pergi solat asar tu. Tapi lepas tu, tiba-tiba kita cerita pasal apa yang dia dah lalu, sebab dia lebih dulu berhijrah dari saya. Tiba saya rasa macam terpanggil pula. Macam nak pergilah semayang maghrib ni, saya cakap. Okey, saya pun tumpang mandi di rumah dia, ada kain dia pinjamkan. Kita siap-siap, kita pergilah solat maghrib di surau ni, dekat Nilai ni tadi. Jadi, lepas saya balik ke rumah tu, saya ada buat satu rancangan lah dengan Ari ni. Saya cakap, apa kata besok kita pergi jemaah di masjid-masjid. Sajalah jalan-jalan ya. Kata bagus tu. Boleh juga. Dia pun cuti lagi, dia kata. Saya pun start kereta besok, tunggu dia datang. Kita pun bergerak ke utara masa tu. Tak silap saya lebih kurang pukul 2 lah. 2 pagi kita orang bergerak dari KL menghala ke utara. Jadi first stop kita, perhentian pertama kita berhenti di Ipoh. Sebuah masjid untuk solat subuh. Kemudian kita terus jalan ke Kuala Kangsar. Berhenti rehat di situ dan solat Zuhur di Masjid Ubudiah Kuala Kangsar. Kemudian jalan lagi. Waktu asar kami bersolat di Sungai Petani, tak silap saya. Dan seterusnya waktu maghrib di Sik
atau Yan. Bukan. Sorry, Tanjung Jawai. Masjid di Tanjung Jawai, masjid terapung juga. Seterusnya Isyak tu di Al-Usta. Kemudian semasa di Al-Usta, setelah rehat, kita pun sembahyang subuh di Masjid Negeri di Al-Usta juga. Setelah itu kita pun bangun, kita fikir kita pergi ke utara lagi kot, kata Ari kan. Saya cakap saya ni mengikut je lah. Dia kata ada satu masjid lah di Kanga tu, nama dia Masjid Alwi. Jadi Masjid Alwi ni daripada Al-Usta tu agak jauh jugalah, mungkin dalam 1 jam perjalanan. So bila sampai tu saya cakap alhamdulillah lah sempat sampai sebelum azan Zuhur kan. So apa yang berlaku kat situ banyak mengubah, banyak memainkan impak yang besar dalam hidup saya sehingga ke hari ini, yang mana di situlah saya dapat bertemu dengan Imam Masjidil Haram, Imam satu Masjidil Haram, iaitu Syekh Abdul Rahman Al-Sudais, yang pertemuan secara tidak dirancang. Beliau sedang memberi ceramah di dalam dewan. Jadi kita sampai-sampai ambil wuduk, masuk dalam tengok, apa ramai sangat orang ni. Tengok-tengok beliau ada kat situ. Kita pun berdua saling berpandangan macam, bukan orang tu ke? Bukan si ni imam tu ke? Macam itulah kita tak terkata-kata kan. Jadi tak apa, kita masuk dulu, duduk dulu dengar. Dan dia pun mengimamkan solat Zuhur. Atas permintaan ramai, dia pun diminta untuk mengaji Quran lah. So selepas tu ramai-ramailah jemaah datang sebelum dia beredar tu untuk bersalam-salaman dengan dia. Kemudian saya cakap dengan Ari, wah ini tak ada peluang kita nak bersalam macam ni, ramai kan. Dan ramai juga ada orang-orang kenamaan di situ pada masa tu. Jadi saya cakap dengan Ari, kita tunggu luar je lah. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, saya tak tahu pula kereta dia tu betul-betul yang membawa Imam Sudais ni berada di luar tempat saya menunggu dia di luar tu untuk mengambil gambar sebenarnya. Jadi saya pakai kamera ni, lens dia talinya panjang, ambil sampai dia ada di depan saya. Jadi saya turunkan kamera tu, saya tengok di depan mata saya dia sedang tersenyum, lalu menghulurkan tangan. Saya pun tak terkata apa-apa, terus salam dulu, sambut salangan dia dulu. Sambil tu mata saya memandang kepada kawan saya Ari ni yang berada kat sebelah sini. Ari ni pun betul-betul berjalan dengan cepat untuk bersalaman juga dengan dia. Jadi sampailah hajat kami ni nak bersalam dengan Imam Sudais ni tadi. Jadi lepas tu kita beralih nak pergi makan tengah hari dulu sebelum nak pergi ke ceramah Imam Sudais, iaitu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Masa tu di Hotel Seri Malaysia Kanga. Jadi kita ni masih bercerita pasal tu, macam terlalu miracle lah benda tu. Masih bercerita sambil nak makan pun, dia betul dia tadi, kau percaya tak? Aku tak percayalah, macam tu lah ceritanya. Sampailah kita pergi ke Hotel Seri Malaysia tadi untuk mengikuti ceramah beliau bertajuk berpegang pada Al-Quran dan Sunnah.
saya akan datang pada setiap hari Selasa untuk mengaji kitab Riyadhus Salihin bersama Ustaz Asri di Institut Al-Qayyim ni. Daripada Kuala Lumpur, saya akan travel jauh lebih kurang 300 km lah untuk belajar di sini sampai Isyak. Jadi lepas kuliah tu saya balik lah. So rutin saya begitulah kiranya dah 2 bulan lepas. Karuniamu dalam sunyi aku bersujud, tempatku meminta kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah yang sering melupakanmu saat kau lupakan kau. Syamril ni mempunyai sifat yang dia kalau buat sesuatu kerja, dia bertekun dan dia akan lakukan dengan sehabis-habis usaha dia lah. Contohnya macam soal mengaji, makcik ingat. Masa tahun 1987, makcik nak berpindah ke Johor Bahru, dia mengaji itu memang dah nak habis, dah khatam. Dia akan usahakan supaya dia sebelum berpindah tu dia akan khatam Quran. Jadi dia akan mengaji petang dan malam sehingga masa kita berangkat pindah tu dia dah khatam, alhamdulillah. Dia jenis manusia yang buat kerja dengan betul-betul dan kalau dia berminat tu dia akan laksanakan dengan yang terbaik. Sikap dia satu lagi, dia terlampau dululah panas baran. Cepat nak marah, cepat melenting dan selalu abaikanlah apa yang perintah Allah tu. Jadi saya sebagai ibu sentiasa terus berdoa sehingga hari ini. Ramai yang kenal Syam tapi dalam masa yang sama saya nak ambil kesempatan, apa yang saya cerita ni bukan bertujuan untuk mengaibkan orang. Seperti ramai orang kenal Syam ni, dia bukan Syam yang sekarang. Dia seorang yang first kali minta maaf lah kat suami saya bukan nak mengaibkan dia, benda ni untuk berkongsi sama. Dia ni suka benda yang moden. Moden, dia lebih keduniaan dan dia suka perempuan seksi. Okay, keistimewaan Syam ni banyak. First, dia ni ada pendirian. Orang cakap apa pun dia tak peduli kan. Jadi pada mata akak dia ni baik, cuma kadang-kadang terpengaruh sikit bila ialah orang keliling. Ada dua jenis lah, akak anggap satu membina, satu tak membina. Macam kawan-kawan, sekali lagi akak minta maaf, bukan akak tuju pada sesiapa, tapi kebanyakannya yang dia jumpa banyak salah orang. Kerana bila akak pesan, dia more tu kawan daripada isteri atau family. So, akak bertahan. Dia tak pernah abaikan, makan, pakai, minum semua cukup. Cuma satu je yang akak berdoa sampai dia berubah ni, alhamdulillah, bersyukur, agama. Okey, akak ambil kesempatan kat sini nak ucap terima kasih banyak-banyak pada kawan dia yang bernama Ari. Ari ini sebab dalam banyak kawan dia, ramai kawan. Tapi minta maaf cakaplah, kawan dia yang menempel ni lebih ke arah keduniaan. Jadi bila buat yang salah pun, betul. Kan? Walaupun kita tegur benda yang baik pun, dia salah. Kau betul, sebab nama. Dia dah bertukar menjadi seorang yang penyabar dan makcik nampak dia tak macam tak reti marah lagi. Contoh dia ada telefon makcik, gitar dia jatuh satu hari kat rumah. Kalau sebelum ni memang dia akan melenting, tapi hari tu dia kata dia reda. Ini semua kehendak Allah. Apa tak boleh kita nak marah-marah lagi dia tu. Masa kejadian tu ada 3 orang. Saya, suami saya dan ada student dia masa tu. Okey, ramai yang tahu Syam ni seorang yang panas baran. Kata dia je. Dia tak nak dengar pendapat orang. Dan lagi satu, dia ni sebenarnya sayang barang. Sebab harga barang tu sedia maklum lah, tak payah disebutkan. Jadi bila sesuatu benda yang memang punca rezeki dia, nak gitar lah jatuh. Wallahualam, mesti kalau nak ikutkan dulu, saya rasa walaupun bukan salah saya, katalah kucing yang jatuhkan pun salah saya dululah. Tapi sekarang ni memang agak terkejut lah bila gitar tu jatuh macam ni tau.
dia sendiri nak bertukar langsir tu, dia sandar macam ni, jatuh macam ni. Memang ada problem dengan tuning tempat-tempat yang yelah yang main gitar tahulah kan. Jadi kita orang semua dah terdiam. Habis dalam hati akak, habis akak ni kena marah ni. Tapi dia cuma waktu akak nampak dia istighfar, akak macam alhamdulillah, macam terkejut sebab akak jujur cakap akak susah nak dengar dia istighfar sebenarnya. Akak susah nak dengar ayat-ayat yang kadang-kadang Allahu Akbar, benda yang dari mulut tapi tak ikhlas. Sekarang akak nampak perbezaan tu memang dari hati. Memang dia angkat gitar dia betulkan balik. Dan nak jatuh kan nak buat macam mana? Yang paling terharu perubahan dia sembahyang subuh. Okey, akak terus terang cakap, akak ni pun sama-sama dulu jahil, tapi masih tahu agama lah. Kan cuma berbezanya Syam ni lebih luas pandangan dia sebab dia dah banyak jumpa orang berbanding akak. Sampailah yang buat akak terharu bila dalam proses perubahan dia ni, sebelum azan dia dah bangun. Tu memang akak rasa, ya Allah, kau dengar ya Allah doa akak fikir kan. So bila dia bangun tu, mula akak cuma fikir, oh dia bangun, mungkin kebetulan dia dah tersedar ke apa. Berlarutan sampai berhari-hari sampai akak pula itu babas tidur. Dia dah bangun, tiba-tiba dia dah pergi masjid. Dia subuh mesti pergi masjid. Cakap, you tak penat ke? Ataupun kalau you dah penat malam tu balik lambat, sembahyang kat rumah je lah. Tak nak, I nak kerja, nak jemaah. Alhamdulillah, itulah akak bersyukur sangat salah satu bendanya lah. Saya rasa insan ini, dia apabila sampai kepada satu titik, dia akan berubah. Terutama insan-insan yang sudah ada nilai-nilai baik pada diri dia. Dan perubahan yang berlaku pada Syam ini adalah salah satu daripada rantaian manusia-manusia yang berubah dalam sepanjang sejarah. Dan agama dia meraihkan orang-orang yang ada kebolehan macam Syam ni. Jadi saya pun kagum dengan dia punya sumbangan kan. Saya hanya pernah tengok gambar dia, tapi bila baca dia punya pencapaian dia dalam dunia seni ni, artinya pencapaian yang membanggakan lah. Macam Syam, saya tengok dia berubah dengan faham. Dia bukan kata oleh kerana rasa nak berubah, tapi dia cuba faham perkara itu satu persatu. Dan ini penting untuk sesiapa yang nak berubah. Dan ini adalah orang yang faham. Dan orang seperti Syam ni idola ramai. Bila dia berubah, ramai orang nak. Ramai anak muda yang nak ikut. Saya kalau boleh ada satu mesej kepada orang. Nak jadi Muslim yang baik ni bukan susah. Bukan kata awak kena jadi sampai pergi duduk, ubah pakaian awak, tak peduli dunia, tak. Awak hidup sebagai insan Muslim. Okey, harapan saya sebagai seorang isteri kepada seorang yang memang ternama lah di Malaysia ni, Syam Kamikaze, Edes Syam Ril Saleh. InsyaAllah tukar nanti nama dia. Saya harap dia berterusan istiqamah, mencari dan terus mencari, belajar dari kesilapan, jangan ulang. Jangan mengecewakan sesiapa walaupun peminat. Sebab memang susah benda ni nak ubah kan. Tapi bila dia dah terima hidayah ni, walaupun saya tak menerima hidayah sehebat dia, dia terima terus dan terus berubah. Saya harap dia kena tahan dengan apa saja kata-kata orang. Sebab ramai yang membina, ramai yang tak membina, ramai yang sokong, ramai yang tak sokong. Anggap benda tu biasa, anggap tu dugaan untuk perubahan dia. I praise Allah for sending me you, my love. You found your home, it's here with me, and I'm here with you. Now let me let you know, you've opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by
your side, honest and true to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life, through days and nights. I'll thank Allah for opening my eyes, now and forever. I'll be there for you. I know it deep in my heart. I feel so blessed when I think of you, and I ask Allah to bless all we do.